Assalamualaikum dan selamat sejahtera awak semua. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Awak Salam semua sihat sejahtera. ke? Macam mana keadaan hari ni? Sihat. Sihat je. Dah makan dah tadi sebelum datang sini. Saya macam tak berapa sihat tapi tak apalah. Boleh je nak teruskan. Tak sihat? Awak selesa tak dengan keadaan bilik ni? Pijak atau suhu aircon terlalu kuat? Awak sejuk tak? Tak apa, tak apa. Saya tak sejuk pun. Saya okey lah. Okey, kenapa? Nampak macam tak okey ke? Baguslah kalau bilik ni selesa. Saya lega dengar. Saya juga harap awak dapat menyesuaikan diri dalam sesi ni bersama saya dengan rakan yang lain. Tak apa. Saya ni banyak cakap. Tak kisah pun. Ya tu. Okey, sebelum kita meneruskan sesi ni, boleh tak saya nak tanya sedikit tentang kefahaman awak mengenai apa yang kita tengah buat sekarang? Maksudnya apa yang awak faham tentang yang kita tengah sembang-sembang sekarang ni? Saya rasa saya tahu. Ni tengah sembang-sembang ni pasal masalah saya. Lepas tu masalah dia tu. Lepas tu masalah dia tu. Betul tak? Kongsi cerita kot. Tak? Saya agak je. Awak yang dekat hujung sana tu Iman, ada apa-apa pandangan tak mengenai persoalan saya atau awak pernah menjalani sesi macam ni sebelum ni? Kalau ada bolehlah kongsi dengan kami. Saya tak ada pengalaman pun. Entah apa yang kita buat ni macam sembang-sembang je lah macam dekat sekolah. Okey, baiklah. Betul yang macam Pija cakap tu kita kongsi masalah. Kita lebih kepada bercerita. Tak apa, kalau tak ada pengalaman dalam sesi ni, tak apa. Dia tak memerlukan satu pengalaman pun. Apa yang saya faham sekarang ni, awak semua masih macam tak jelas lagi dengan apa yang kita jalankan. Tak apa, saya boleh terangkan satu persatu. Terangkanlah bagi kami semua ni faham apa yang kita tengah buat sekarang ni. Okey, sebelum kita pergi kepada dengan lebih lanjut, saya kenalkan diri saya lebih dahulu. Saya Ika Berhil Edlia, panggil saya Ika je. Saya cik tau, belum kahwin lagi. Saya adalah pekerja sosial di bawah agensi Anti Dadah Kebangsaan dan saya merupakan yang akan mengendalikanlah sesi yang sekarang ni untuk mendalami dan memahami keadaan awak semua dalam setiap permasalahan yang awak hadapi. Okey, kita akan selalu berjumpa tahu sepanjang sesi ni sebab saya yang akan mengendalikan awak semua. Uh, Tanpa membuang masa, saya akan jelaskan sedikit tentang apa yang kita tengah buat sekarang. Okey, ini merupakan sesi kerja kumpulan. Sesi ni pula ia melibatkan satu kes dari isu yang berbeza. Okay, menurut apa yang saya faham dari kes awak ni ialah kes pengambilan dadah. Okey, dalam kerja kumpulan ni dia mempunyai 3 tahap. Tahap permulaan, tahap pertengahan dan tahap penamatan. Uh, Okey, jadi sekarang kita berada di tahap permulaan. Maka saya harap awak semua dapat memberikan kerjasama yang baik dan tidak menimbulkan sebarang situasi tegang. Saya hanya mengikut dan menjalankan apa yang awak nak capai dalam kehidupan awak nanti. Sebelum kita pergi kepada tahap permulaan dengan lebih lanjut, boleh tak saya nak tahu tentang awak semua? Apa yang sepanjang sesi yang kita jalankan ni, awak selesa tak dengan keadaan dan bilik yang sekarang ni? Atau awak lebih selesa untuk diadakan keadaan yang lebih santai? Tak nak. Saya hujan ke? Basah. Sini best tak kena hujan. Baiklah, jika begitu saya anggap semua bersetujulah ya. Saya teruskan. Okey, sekarang mari kita kenalkan sesi diri sendiri dulu. Okey, saya tak tahu nama awak semua ni apa yang awak kerja, latar belakang awak. Boleh tak saya nak tahu mengenai sedikit tentang awak? Boleh tak kita kenalkan diri dulu? Siapa nak mulakan dulu? Silakan. Pekerja sosial rupanya. Patutlah macam banyak cakap. Nama saya Alia. Kadang-kadang orang panggil ni. Tapi macam tak famous lah pula panggil ni. So panggil Alia. Baru nampak start. Saya pun bujang lagi. Umur baru 24. Saya adalah kerja dekat satu syarikat ni kan. Sebagai arkitek.
Tapi sekarang tak kerja dah lah. Dulu je lah kerja. Oh, Alia, sedap nama tu. Macam mana pula dengan awak berdua? Hai, saya Pija. Saya ni tak kerja pun, duduk rumah je goyang kaki. Malas lah nak kerja, kena bangun awal. Tak sanggup saya. Lepas tu umur saya baru 26 tahun. Saya pun bujang, tapi saya ada boyfriend tau. Wah, ada boyfriend. Mesti best kan bercinta. Bagaimana pula dengan awak yang dekat tepi tu? Pasal saya ni bukan ada benda best pun nak kongsi. Saya pun baru 18 tahun. Nama saya Iman. Nama pun macam lelaki. Tak apa Iman, nama awak tu tak menjadi ukuran pun untuk saya menilai kepribadian awak. Tak apa, sekarang masing-masing pun dah memperkenalkan diri kan. Saya harap bila dah kenal diri ni, hubungan antara kita akan jadi rapat dan tak apa-apa jurang antara kita. Kita ni semua sama, manusia. Sebelum kita teruskan kepada sesi ni, saya nak tahu ada tak apa-apa persoalan yang masih membuatkan awak mengelirukan sepanjang sesi ni? Saya ada yang kita kenalkan diri, lepas tu uh, Cik Ika cakap panjang-panjang lebar pasal kerja sosial ni. Sebenarnya kami ni memang nak dengar daripada Cik Ika je ke? Apa tujuan Cik Ika sebenarnya? Okey, saya suka dengan soalan ni. Taklah, itu bukan tujuan utama sesi kita. Sebenarnya saya merupakan seorang pekerja sosial yang akan membantu awak semua dalam menangani permasalahan awak. Misalnya, dengan isu dadah yang awak terlibat sekarang ni, saya akan membentuk semula kepribadian awak, kefusian sosial awak, keyakinan diri awak dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, saya nak melihat ke mana tujuan awak dan matlamat yang awak ingin nak capai setelah tamat sesi intervensi ni, dan saya nak tahu apa yang awak akan dapat untuk menjamin kesejahteraan awak selepas ni. Kenapa? Ingat kami ni tak bahagia ke yang nak sebut-sebut pasal tujuan lah, matlamat lah. Kenapa? Kami ni nampak macam sampah masyarakat ke? Iman, bertenang ya. Saya tak cakap pun awak bahagia atau tidak. Tapi pandang saya dekat sini adalah membantu awak semua supaya nanti untuk kehidupan baru awak, awak ada satu kejayaan yang dapat membantu awak. Kehidupan yang baru saya maksudkan tu mungkin ada perubahan tentang diri awak dari segi kefusian sosial, keberanian awak. Um, Maafkan saya jika ada perkataan saya yang kurang jelas. Saya tidak bermaksudkan begitu. Sesi ini melibatkan kerja kelompok yang menjurus kepada peranan semua ahli dan saya yang akan teliti dan mengenal pasti. Sebab daripada kefahaman saya, awak ni mempunyai corak hidup dan gaya yang tersendiri. Jadi dalam sesi ni pula, saya nak mengetahui bagaimana awak menjalani permasalahan dalam diri awak sendiri. Segala apa yang awak kongsikan dengan saya akan rahsiakan. Ada apa-apa lagi tak yang mengelirukan mengenai saya tentang awak? Okay lah, kalau macam tu tak apa lah. Tak ada setakat ni, faham lah. Okey, sekarang kita tengah buat sesi kerja kumpulan kan. Jadi boleh tak saya nak tahu apa matlamat dan objektif awak sepanjang kerja kumpulan ni? Maksudnya apa yang awak nak capai setelah tamat sesi kerja kumpulan ni? Saya saya cuma nakkan kehidupan saya kembali normal dan saya sayang keluarga saya. Apa selama ni? Awak tak normal ke? Okey, bertenang semua. Okey, jika begitu saya nampak awak semua ni nak hidup dengan cara yang lebih baik daripada keadaan sekarang. Boleh tiada masalah. Peranan saya dekat sini akan membantu awak untuk mendapatkan semula keyakinan diri awak untuk meneruskan kehidupan tanpa memikirkan kembali masalah awak. Okey, baiklah saya mulakan. Daripada apa yang saya dapati, masalah awak ni adalah tentang pengambilan dadah. Ada satu faktor yang membuatkan awak terlibat dengan pengambilan dadah, iaitu dari segi tekanan atau bebanan yang awak tanggung. Jadi secara awak lah, saya nak tahu apa yang awak faham tentang dadah ni yang awak membuatkan keinginan awak untuk mengambil dadah ni adalah satu cara yang boleh melepaskan tekanan atau bebanan awak. Atau ada satu pandangan mengenai kesan sampingan terhadap dadah tu yang awak faham? Dadah tu dadah lah kan.
tercucuk ke, hisap ke, lepas tu hide lah. Masalah ke, semua hilang. Tak payah fikir dah macam mana nak handle masalah tu ataupun nak kena cari jalan macam mana nak settle masalah tu. Buang masa je, lambat je semua tu. Betul tu Pija. Ada masalah settle. Kena cari jalan keluar pula kan. Menyusahkan hidup aku je. Jalan mudah ada, kenapa nak susahkan diri? Saya faham keadaan awak semua ni nak cepat tangani masalah. Sebentar, saya nak pula dengar dari pendapat Iman. Apa yang awak faham Iman tentang dadah ni? Dadah ni buat saya tenang, jiwa saya tenteram dan saya pun tak payah sibuk nak fikir pasal keluarga saya. Dan tak ada orang lah, yang penting saya je. Okey, dari apa yang saya nampak daripada yang awak kongsikan, awak mempunyai pendapat masing-masing tentang dadah ni. Rekod saya pula menjelaskan kepada permasalahan bagi Iman yang menjadi punca kepada pengambilan dadah iaitu masalah keluarga. Adakah betul apa yang saya dapati? Ya, betul. Keluarga saya yang menyebabkan saya terlibat dengan dadah. Tapi benda ni saya tak tahan, tahu tak? Mana taknya saya rasa diri saya ni macam tak wujud. Ada keluarga pun macam tak ada keluarga. Awak cakap keluarga. Adakah keluarga tu yang awak masih harapkan dan awak rasa awak nak lagi keluarga awak sedar tentang kewujudan awak? Tapi awak rasa macam bila ada keluarga ni awak pun macam tak dipedulikan, tak diambil berat. So awak terlibat dengan dadah. Macam tu ke yang awak maksudkan? Ya, betul. Awak cuba fikir dan bayangkan. Saya masa tu saya nak SPM tau. Lepas tu keluarga saya macam tak kisah je pasal saya nak periksa ke, nak ulang kaji ke. Mak bapak saya tu tahu gaduh je lelaki bini. Pasal duit lah, pasal lauk pauk pun diorang nak gaduh. Bayangkan, benda kecil macam tu pun nak gaduh. Stres aku. Betul Iman, kalau saya dekat tempat awak pun saya akan stres dan tak boleh nak tumpu dekat pelajaran. Tapi yelah kita nak periksa esok, nak hafal formula lagi, apa lagi, macam mana kan. Kalau saya dekat tempat awak pun saya akan buat macam tu juga. Gila, pasal lauk pun nak gaduh ke? Lepas tu kau dengan adik-beradik kau macam mana? Tak buat apa-apa ke? Okey, baiklah. Eh, Bagaimana Alia. pula dengan Pija? Dalam rekod yang saya dapati ni, pengambilan dadah adalah melalui perasaan ingin mencuba. Adakah apa yang membuatkan awak untuk mengambil tindakan ini? Adakah situasi awak sama dengan Iman? Tak. Saya tak ada masalah family. Saya okey je, baik je. Cumanya saja je saya nak cuba benda baru. Apa tu orang kata ikut trend macam tu. Maklumlah ada boyfriend ni mestilah nak kena nampak gas macam tu kan. Jiwa muda katakan. Berjiwa muda. Kenapa kalau ada boyfriend kena isap dadah ke? Dalam situasi awak ni berdasarkan apa yang saya faham sebut pasal boyfriend. Adakah peranan boyfriend tu yang menyebabkan awak mengambil dadah dan awak rasa kalau awak ambil dadah boyfriend awak akan kalau awak tak ambil dadah boyfriend awak akan rasa macam kau ni tak ikut peredaran zaman lah. Betul tak? Atau awak ada pendapat lain mengenai apa yang saya tafsirkan? Bukan tak ikut peredaran zaman. Sebenarnya macam kalau dah ada boyfriend, ambil dadah, takkan saya sebagai girlfriend tak timbul rasa nak cuba benda tu kan? Jadi dadah tu awak dapat daripada boyfriend awak ke? Yelah. Oh, okey, faham. Jadi kiranya kat sini tingkah laku boyfriend awak tu yang membuatkan awak meniru untuk mengambil dadah sebagai satu cara untuk menikmati keseronokan mengenai dadah. Baiklah, saya faham perasaan awak ketika tu. Yelah, memanglah rasa nak cuba dadah tu tinggi sebab lah dengan orang yang kita sayang kan. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada situasi Iman. Bagaimana pula perkenaan dengan keluarga awak tadi Iman? Saya ni ada seorang je adik, tapi adik saya pun buat hal dia.
Adik saya tu lelaki. Kalau family saya bertekak, mak bapak saya bertekak ke, dia keluarlah rumah. Dia bukan peduli pun pasal saya, kakak dia ni. So saya yang selalu jadi mangsa keluarga saya. Dah lah dengan nak periksa. Lepas tu nak hadap masalah lagi. Apa nak jadi entah dengan saya. Masa tu memang dadah je lah yang saya nampak. Mangsa. Apa yang awak maksudkan dengan mangsa tu ya? Adakah awak menjadi mangsa ke atau terlibat dalam pertengkaran antara ibu bapa awak? Mangsa lah, mangsa kena hadap diorang punya mulut. Mak saya salahkan saya sebab tak nak jalankan kerja. Lepas tu ayah saya pula kadang-kadang suka minta duit lah apalah. Ingat aku ni anak datuk ke? Okey Iman, saya faham. Sabar ya. Saya faham awak tengah serabut dengan fikirkan masa depan lagi, apa lagi. Kalau saya dekat tempat awak pun, mestilah saya akan bertindak yang macam tu juga. Saya dapat bayangkan bagaimana awak hadapi situasi tu dengan umur awak yang nak exam lagi kan. Betul lah. Kalau saya dekat tempat awak pun, mesti saya lagi teruk lagi. Saya lari rumah dah. Di rumah kawan ke. Yelah buat apa nak fikir masa depan kalau nak kena jadi masa makin hamu keluarga kan. Terkena fizikal, mental. Awak sangat kuat Iman. Saya pula rasa macam tercabar dengan kepribadian awak. Bagaimana pula dengan situasi awak Alia? Pekerjaan awak sekarang ni atau apa? Tak payah tanya lah pasal saya ni dah tak ada masa depan dah. Maklumlah, penagih dadah kan. Siapa nak ambil kerja? Tak ada masa depan awak cakap. Maksudnya sekarang ni macam mana ya? Awak tak ada kerja ke atau apa? Yelah, saya bukan berhenti kerja. Saya dibuang kerja. Boleh tak saya nak tahu apa yang membuatkan awak dibuang kerja? Awak mangsa juga ke macam saya? Tak. Saya kena buang kerja sebab tekanan dekat tempat kerja. Dekat tempat kerja saya ni, persekitaran dia tak best. Sumpah. Lepas tu, banyak kerja. Tertekanlah, ambillah dadah. Persekitaran, adakah hubungan awak dengan rakan sekerja tak baik atau majikan awak ke yang tak menitik beratkan tentang diorang punya staff atau ada sebab lain yang membuatkan awak rasa tertekan? Boleh beraduan tau. Macam anak orang je mereka tu. Dia macam ni tau. Saya tertekan dengan masalah kerja lagi. Yelah, saya kan arkitek. Lepas tu macam banyak kerja yang terkendala sebab ada masalah dengan kontraktor. Lepas tu bos pula nak kena salahkan saya. Jadi bos asyik marah saya. Saya nak kena handle meeting lagi. Lepas tu budak-budak bawah saya nak kena handle lagi. Pula dia orang tu. Dia cuba awak fikir. Semua masalah ni atas bahu saya. Gila ke saya tak tertekan? Rasa macam nak bunuh diri je. Sabar Alia, sabar. Bunuh diri tu bukan satu jalan penyelesaian yang awak boleh ambil. Saya faham. Kalau saya dekat tempat awak pun mestilah saya stres dengan yelah kerja lagi saya nak handle. Yang lain-lain lagi. Memang dadah je lah yang satu jalan yang boleh hilangkan semua problem tu. Tapi boleh tak saya nak tahu apa yang menyebabkan awak terfikir yang dadah tu itulah satu jalan yang buat awak lebih mudah untuk dapat jalan penyelesaian. Ya betul. Saya ambil dadah tu dari kawan saya. Dia yang bagi. Dia kata benda ni boleh cuba sikit je. Lepas tu boleh buat saya tenang, lega. Saya mula macam pelik juga kan. Serbu apa ni? Tak percaya. Lepas dah try tu, saya rasa semua masalah saya selesai. Dah tak stres dah. Dia punya nikmat tu, saya punya rasa lega macam sampai ke syurga. Betul, saya pun macam tu. Puas gila, masalah semua selesai. Okey, sekarang saya nampak awak semua dah menunjukkan satu interaksi yang baik antara sama sendiri. Banyak sangat perubahan yang saya nampak lepas kita dah buat aktiviti menjahit tadi kan. Okey, saya nampak yang Iman pula dia dah mula
positif, dah boleh berinteraksi dengan Pija dan Alia. Lega lah saya tengok keadaan awak semua daripada yang sebelum ni, masa sebelum dia datang tu. Dalam aktiviti tu pula saya nampak yang Alia ni dia ada satu kekuatan dalam diri yang mana dia boleh memimpin sebagai ketua. Dan dekat situ pun saya boleh nampak yang Alia ni dia boleh memberikan kerjasama yang terbaik dalam pasukan. So saya nampak awak semua ni betul-betul nak melakukan perubahan dalam hidup awak. Okey, bagus. Jadi berdasarkan apa yang kita telah lakukan tadi, saya adalah buat beberapa pelan tindakan. Saya rasa Alia, awak boleh melakukan sesi kaunseling mengenai hubungan awak dengan majikan awak serta dengan rakan sekerja awak. Di mana dekat situ kita boleh lihat bagaimana awak nak bentuk balik hubungan awak dengan rakan sekerja awak. So dekat situ macam bolehlah melihat dari mana peringkat bawahan untuk memahami peranan setiap staff. Bos saya tu gila. Mana dia nak? Dia tu suka ikut kepala otak dia je. Dengan cara ni juga awak boleh yakinkan yang dekat bos awak tu yang semua masalah yang awak tanggung ni bukan terletak atas bahu awak. Dia melibatkan kerja secara bersama. So lebih memudahkan lah untuk urusan awak semua. Lah. Betul. Saya pun tak terfikir. Okey, untuk Pija dan Alia pula, saya rasa lebih sesuai jika awak semua lakukan hubungan kekeluargaan. Maksudnya kat sini intervensi secara kekeluargaan yang melibatkan ibu-ibu bapa awak. Kat sini kita boleh lihat bagaimana peranan setiap ibu, peranan seorang ayah dan adik-beradik awak untuk mengetahui bagaimana untuk hubungan awak dan keluarga awak saling rapat. Jadi, saya juga boleh salur awak berdua kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan saya juga boleh melakukan hubungan bersepadu bersama mereka agar awak berdua ni dapat sesi intervensi yang tepatlah dalam menyelesaikan masalah awak berdua. Betul juga tu apa awak cakap kan. Yelah mungkin lepas ni mak bapak saya dah tak gaduh ke apa ke nanti macam mana kan. Tengoklah. Betul Timan, nanti kan hubungan awak rasa disayangi je tau. Bagaimana pula pandangan awak Pija mengenai yang saya cadangkan tu? Adakah awak mempunyai ada cara yang tersendiri? Saya rasa saya setuju je. Sebab nanti saya pun boleh bekerja sendiri. Lepas tu saya pun dah tua nak kena fikir kahwin. Lepas tu saya ni dah ada duit pun tak ada. Lepas tu mana tahu lepas ni mak bapak saya ambil berat tentang saya pun taklah berharap dekat boyfriend je kan. Okey, nampaknya dekat sini macam semuanya menunjukkan reaksi yang positif lah apa yang saya cadangkan melalui pelan tindakan tu tadi. Jadi saya suka dengan kerja kumpulan ni dan saya harap juga kita boleh bertemu pada sesi yang akan datang dan saya pun nampak korang semua ada saling berkomunikasi. Lepas tu saya pun nampak yang awak faham dengan apa yang awak nak capai melalui objektif, matlamat dan tujuan. Okey, nanti saya salurkan apa yang tepat untuk menangani masalah awak semua. Jadi ada apa-apa persoalan tak sebelum kita tamat dan pergi kepada sesi akan datang? Okey. Kalau macam tu sampai sinilah sesi kita ya. Nanti masa akan datang kita akan jumpa lagi dan berbahas semula lah. Okey, terima kasih semua. Take care. Terima kasih Ika.